Dia hidup, dia dilahirkan dengan budaya Shinto yang sembah matahari tu. Kemudian dia berkahwin dengan budaya Kristian sebabnya dia meriah kahwin dekat church kan. Dan dia mati dengan agama Buddha, which is dia bakar lah, sebab itu adalah yang paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ashraf Jeffrey, yang mana dekat channel ni dia bersifat podcast. Anda tak perlu nak tengok muka saya 10 minit. Anda just tekan play dan dengar apa yang saya nak kongsikan dengan anda. So sebelum ni saya dah kongsikan dengan anda cara saya minta maaf dengan customer dekat Jepun dulu. Dan ada yang tanya saya dekat Jepun tu saya kerja sebagai apa sebenarnya. Saya punya syarikat. Sebenarnya apa kita cakap background syarikat tu macam mana. Nama company yang saya kerja ni ialah Matsuda Sangyo. Dia ada dekat, boleh dikatakan hampir serata dunia, even dekat Malaysia pun ada. Lepas tu dia adalah company recycle. Cara dia bermula sangat-sangat menarik lah. So Matsuda Sangyo ni asalnya dia just macam syarikat yang lupuskan sampah. Dia tak ada recycle, tak ada jual produk. Macam saya nak buang sampah, so saya call dia, dia datang ambil lah. And ketika tu kalau anda perasan, kalau anda pergi dekat Aeon, anda pergi dekat mana-mana kedai Jepun, dia ada sediakan mayonis yang dia punya brand tu ialah QP ataupun QPie dekat Malaysia ni, tak pastilah. Tapi kalau kat Jepun nama brand tu ialah QP. So bila buat mayonis ni, saya tak silap kan dia buat dari telur. Dia akan guna telur putih ataupun telur kuning. Antara dua benda tu lah. Tak silap saya dia akan guna telur putih, jadi dia akan buang telur kuning. Memang kilang tu dia buang terus telur kuning, tak guna. And benda ni kita cakap apa, pengasas kepada company ni dia nampak satu kerugian, maka dia beli telur kuning tadi, dia jual dekat kedai kek macam tu lah. Dari situ dia nampak ini adalah peluang buat duit, maka dia expand lagi. Kalau tadi dari kita cakap dari food punya industri, sekarang dia dah pindah ke metal. So saya dalam department metal, saya apa kita cakap saya pergi ke kilang-kilang yang buat barang-barang elektronik, macam contoh kilang Canon. So bila kilang Canon ni dia nak buat kamera, katakan dalam 10 biji akan ada 1 biji rosak. Jadi kita akan beli 1 biji ini, lepas tu saya akan bakar dia, bakar gila-gila, bakar memang panas gila dekat kilang tu. So lepas bakar tu kita akan extract emas ataupun maybe kita extract silver, dan kita jadikan dia dalam bentuk jongkong dan kita jual balik lah. So itu cara syarikat saya beroperasi. Basically ada 3 department. Satu department makanan yang saya kongsikan tadi, kemudian kita ada department metal, which is saya kerja dekat situ, dan ada satu lagi department environment. So environment. So untuk department environment ni dia menarik sikit. Macam anda tahu Jepun ni, dia orang Jepun budaya dia sangat menarik. Dia hidup, dia dilahirkan dengan budaya Shinto yang sembah matahari tu. Kemudian dia berkahwin dengan budaya Kristian sebabnya dia meriah kahwin dekat church kan. Dan dia mati dengan agama Buddha, which is dia bakar lah, sebab itu adalah yang paling cost effective, yang paling murah. So bila bakar mayat ni, dia apa kita cakap, habuk-habuk tadi akan diambil lah, tapi sebenarnya dia dibakar dalam satu temperature yang bukan tinggi sangat. So ada barang-barang yang tidak akan terbakar dari situ. And kita jump sekejap ke tempat yang lain. Untuk pengetahuan anda, dekat Jepun ni kalau kita jalan sekitar, kalau dalam bandar Tokyo tu kita jalan sekitar 1 kilometer, mesti ada klinik gigi. Shika dipanggil. Ha adalah gigi. Dalam bahasa Jepun bila kita nak sebut gigi, kita sebut ha. Ha itu ha adalah gigi. Tapi bila gigi bercampur, bila kanji gigi bercampur dengan kanji sains, which is dia merujuk kepada klinik gigi, dia akan jadi shika. Shika. And shika juga dalam bahasa Jepun bermaksud kijang ataupun rusa. So bahasa Jepun dia memang complicated sikit lah. So
Kenapa ada banyak klinik gigi dekat Jepun? Yang pertama sebab memang gigi orang Jepun tak berapa cantik lah. Dikatakan kenapa gigi orang Jepun ni tak cantik adalah kerana mereka suka makan makanan yang panas-panas macam contoh ramen ke, udong ke, soba ke, memang tengah menggelegak, itulah yang masuk ke dalam mulut mereka. Tak sakit ke? Mesti ramai yang tanya benda ni kan. Dia disebabkan Jepun ni adalah negara 4 musim, and boleh dikatakan selain musim panas memang sejuk gila. Jadi bila keadaan sejuk, kita makan benda yang menggelegak pun kita tak rasa, even kita enjoy lagi benda tu. That's why gigi orang Jepun tak berapa cantik lah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, dekat Jepun ni dia jadi satu culture untuk orang yang dah tua dan juga kaya untuk tukar gigi emas, pakai gigi palsu yang emas punya. So balik kepada cerita department environment yang ada dalam company saya tu, apa yang mereka buat? So mereka jadi mereka pergi dekat tempat-tempat pembakaran mayat ni, mereka akan beli emas yang ada, yang tertinggal dari pembakaran tadilah. Saya pun tak pasti kenapa waris tak ambil benda tu, but yes, itu yang syarikat saya buat. Tapi masa 201 masa saya masuk kerja tu, tiba-tiba Jepun keluarkan satu law yang mana dah tak boleh buat benda tu. And memang masa tu department environment kami sangat-sangat struggle sebab tak boleh nak survive, takkan nak harap kepada recycle sahaja kan. Yang tu memang dah ada company lain yang urus. So itu background dari segi apa yang company saya buat lah. And boleh tak anda nak pergi kerja dekat company saya ni? Of course boleh je. Anda boleh apply dekat Mazda Sangyo Malaysia. Dekat Malaysia ni menarik juga sebab dalam satu kawasan dia bergabung terus office utama dan kilang, and anda boleh ulang alik macam tu saja. Best lah sebab ramai orang kan. Dan kilang pun tak besar, anda akan kenal semua orang. 30-40 orang anda akan kenal semua orang. Enjoy. Lepas tu kan benefit yang company saya offer sangat-sangat menarik lah. Yang pertama, dia bagi gaji yang boleh dikatakan lebih sikit dari standard ataupun maybe standard fresh grad Jepun, iaitu 200,000 yen. Lepas tu mereka offer juga kepada pekerja mereka allowance pengangkutan. Lepas tu dia ada offer juga allowance rumah yang saya cerita tadi. Dia akan bayar kepada kita around 400,000 yen lah. 400,000 yen ataupun 4,000 bukan 400 lah, 40,000. Yap, 40,000. Ya ke? 40,000 yen, 4 yongmang. Saya pun tak ingat lah. Tapi dia ada bayar dengan satu amount yang sangat besar. Kalau kita naik pangkat, lagilah mereka akan bayar. Lepas tu kalau kita buat egyo, kita buat sales, kita akan dapat kereta. Mereka akan sediakan kereta. Lepas tu kalau lebih kalau contoh perjalanan saya ke kilang customer tu lebih dari 200 km satu hala, so saya akan dapat lagi duit tambahan. Duit nak cakap OT tu tak OT juga sebab saya akan balik in the same day, tapi saya akan dapat lebih kurang dalam 10,000 yen. Memang best gila company tu, memang tak kedekut langsung. Cuma yes, saya balik bekerja dekat Mona Lisa sebab ini adalah family business, and saya lebih prefer duduk dekat Kelantan lah, orang Kelantan boh. So itu sahaja untuk video kali ni. Macam mana nak apply kerja dekat Jepun, ada banyak cara, nanti saya kongsikan pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bere boh. Jumpa lagi.